Salam sejahtera diucapkan kepada Prof. Izam dan rakan-rakan. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu saya, Lim, Chen dan Ho. Kami akan membentangkan tugasan kumpulan iaitu projek perubahan. Tajuk projek kami ialah projek TIE. Kita lihat kepada sinopsis terlebih dahulu. Projek TIE ataupun dikenali sebagai Projek Technology in Education merupakan satu projek yang melibatkan penggunaan aplikasi digital dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah. Tujuan pelaksanaan projek ini adalah untuk mendedahkan pihak pentadbir dan para guru di sekolah kepada aplikasi digital khas untuk mentadbir urusan rasmi di sekolah secara sistematik, terutamanya dalam menyampaikan mesej serta mengatur jadual kelas ganti melalui aplikasi digital. Projek ini dirancang untuk dilaksanakan selama 3 minggu dan dibahagikan kepada 3 aspek iaitu input, percubaan dan pelaksanaan. Pada minggu pertama, taklimat dan ceramah mengenai aplikasi penggunaan aplikasi TIE akan diberikan kepada pihak pentadbir serta guru-guru di sekolah. Pada minggu kedua, pihak pentadbir dan guru-guru akan cuba menggunakan aplikasi TIE untuk menyampaikan mesej mengenai urusan sekolah dan mengatur jadual kelas ganti secara automatik. Jika menghadapi sebarang masalah, pihak pentadbir sekolah dan para guru boleh memberi maklum balas terhadap penggunaan aplikasi TIE kepada pakar IT. Pada minggu ketiga pula, majlis pelancaran aplikasi TIE akan dilaksanakan melalui YouTube Live di mana kaki tangan sekolah serta para ibu bapa dijemput melibatkan diri dalam majlis ini. Dalam YouTube Live ini, pakar IT akan dijemput untuk mengajar ibu bapa cara-cara memuat turun aplikasi TIE serta cara penggunaan aplikasi ini. Sebelum saya teruskan pembentangan, kita lihat kepada aplikasi TIE yang ingin dihasilkan. Berikut merupakan muka depan aplikasi yang dibahagi kepada 2 bahagian iaitu pihak sekolah dan pihak ibu bapa. Seterusnya, bagi modul pihak sekolah terdapat fungsi mesej utama dan fungsi jadual kelas ganti. Berikut merupakan butir-butir dalam fungsi mesej. Seterusnya, ini merupakan butir-butir bagi fungsi jadual kelas ganti automatik. Skrin yang dipaparkan seterusnya adalah bahagian modul ibu bapa. Kesemua ini adalah fungsi asas aplikasi TIE yang kami ingin sampaikan. Sekarang kita lihat kepada bahagian pengenalan. Menurut Wan Idros, Wan Sulaiman dan rakan-rakannya, teknologi pada hari ini bukan sahaja digunakan untuk memudahkan kerja manusia, malah lebih daripada itu. Teknologi juga telah mempengaruhi cara bagaimana manusia berkomunikasi. Revolusi internet dan teknologi komunikasi yang telah berkembang dengan pesat dan menyebabkan kemunculan pelbagai rangkaian multimedia interaktif seperti pembelajaran mudah alih, pesanan suara dan pesanan segera seperti yang terdapat dalam aplikasi WhatsApp dan Telegram. Oleh itu, kualiti pendidikan negara akan bertambah baik jika TMK digunakan kerana ia boleh mempercepatkan setiap pengurusan dan pemprosesan maklumat dan data-data dalam pendidikan. Selaras dengan perkembangan pendidikan semasa, adalah tidak menjadi satu kejutan apabila melihat warga pendidik dan pentadbir sekolah menggunakan komputer untuk menyimpan, memproses dan mempersebarkan data atau hasil kerja masing-masing. Perubahan dalam bidang pendidikan berlaku dengan begitu pantas pada era minimum teknologi maklumat dan ini memerlukan perubahan dari segi pengurusan sekolah yang dijalankan secara berterusan supaya setiap program sekolah dapat dilaksanakan dengan berkesan dan mencapai objektifnya. Oleh itu, penggunaan TMK dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah dapat menjamin keadaan di mana maklumat yang diperolehi oleh pengguna adalah tepat, mudah dan relevan dalam era ledakan maklumat ini. Sekarang kita lihat kepada bahagian rasional projek. Rasional pelaksanaan projek TIE adalah untuk menggalakkan penggunaan aplikasi digital dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah terutamanya dalam urusan penyampaian mesej dengan lebih berkesan. Seperti yang diketahui,
penggunaan WhatsApp sebagai alat komunikasi formal semakin meluas dalam organisasi sekolah. Kenyataan ini disokong oleh Norma Jaini, Saleh dan rakan-rakannya yang menyatakan bahawa penggunaan media sosial dan aplikasi mesej segera seperti WhatsApp telah menjadi medium utama komunikasi dalam organisasi kerana pengguna dapat berinteraksi dengan cepat dan mendapat maklumat serta maklum balas dengan segera. Walau bagaimanapun, beberapa kajian telah mengenal pasti beberapa masalah utama penggunaan WhatsApp sebagai alat komunikasi formal iaitu mesej dan maklumat tidak tersusun dan tidak terdapat fail atau folder tertentu yang boleh membezakan di antara satu topik perbincangan dengan perbincangan yang lain serta bentuk mesej yang berterusan menyebabkan pengguna terpaksa scroll untuk melihat mesej yang terdahulu. Dapatan kajian ini juga adalah selaras dengan pendapat kajian Jakaman dan Cici Rahayu yang telah menyenaraikan kelemahan WhatsApp seperti memakan memori kerana gambar, video dan dokumen-dokumen yang diterima akan dimuat turun secara automatik. Aplikasi sentiasa diminta kemaskini, fail dan video yang besar tidak dapat dimuat naik dan sebagainya. Rasional pelaksanaan projek TIE yang seterusnya adalah untuk membantu pihak pentadbir iaitu guru penolong kanan pentadbiran dalam mengatur jadual kelas ganti secara automatik. Menurut Muhammad Rasidi Jamari, GPK pentadbiran mempunyai bidang tugas yang agak berat terutamanya dalam hal pentadbiran sekolah. Hasil kajian yang dikaji oleh Ahmad Jawahir Tujumin dan rakan-rakannya telah menunjukkan seramai 85.6% penolong kanan setujui bahawa mereka menanggung tanggungjawab yang terlalu berat. Seterusnya kita lihat kepada visi, misi, matlamat dan objektif projek ini. Visi projek ini ialah menjadi peneraju ke arah kecemerlangan teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah. Misi projek ini pula ialah komited untuk menyediakan dan memperkasakan perkhidmatan teknologi maklumat dan komunikasi yang lebih efisien dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah agar dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan sekolah. Matlamat projek ini pula adalah pihak pentadbir sekolah dan guru-guru dapat menggunakan aplikasi TIE sebagai aplikasi utama untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan sekolah. Seterusnya, objektif projek kami ialah pihak pentadbir sekolah dan guru-guru dapat menonjolkan semangat kerjasama dan berpasukan dalam aktiviti kumpulan. Pihak pentadbir sekolah dan guru-guru dapat mengenal pasti tahap penguasaan diri terhadap teknologi maklumat dan komunikasi melalui kuis. Pihak pentadbir sekolah dan guru-guru dapat menyatakan kepentingan teknologi dan komunikasi dalam pendidikan. Pihak pentadbir sekolah dan guru-guru dapat menyatakan fungsi-fungsi yang ada dalam aplikasi TIE untuk menjalankan pengurusan dan pentadbiran sekolah. Pihak pentadbir sekolah dan guru-guru dapat menyampaikan mesej kepada pihak tertentu dengan berkesan melalui aplikasi TIE. GPK pentadbiran dapat menggunakan aplikasi TIE untuk mengatur jadual kelas ganti secara automatik. Ibu bapa dapat menerima mesej daripada pihak sekolah dengan efisien dan ibu bapa dapat menggunakan aplikasi TIE untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah secara berkesan. Seterusnya, saya Chen akan sambung dengan jadual perbandingan keadaan sedia ada dengan keadaan baharu. Baik, ini adalah jadual perbandingan. Yang pertama, perkara sedia ada ialah penggunaan aplikasi WhatsApp untuk menyampaikan mesej penting di sekolah. Walau bagaimanapun, dengan pelaksanaan projek ini, kita boleh menyampaikan mesej penting di sekolah di mana mesej rasmi tidak akan bergabung dengan mesej hal peribadi kita. Kedua, dulu ibu bapa menghubungi guru-guru melalui WhatsApp, tapi dengan pelaksanaan projek ini, ibu bapa boleh menghubungi guru-guru melalui aplikasi TIE untuk bertanya keadaan anak mereka di sekolah.
Dan ketiga, perkara sedia ada ialah guru penolong kanan pentadbiran menyusun jadual kelas secara manual dan hal ini telah menambah beban beliau. Tapi dengan pelaksanaan projek ini, GPK pentadbiran boleh menyusun jadual kelas ganti secara automatik melalui aplikasi TIE. Dan dengan itu, GPK pentadbiran boleh memberi fokus yang lebih kepada urusan rasmi yang lain. Pembentangan diteruskan dengan teori berubahan yang diaplikasikan dalam projek ini. Teori yang dipilih ialah teori berubahan Kurt-Lewin, 1951. Teori berubahan ini diperkenalkan oleh Kurt-Lewin pada tahun 1951. Menurut beliau, semua tingkah laku adalah terhasil daripada dua jenis tekanan, iaitu tekanan untuk mempertahankan status quo serta tekanan untuk membuat perubahan. Tambahan lagi, Kurt-Lewin turut menjelaskan bahawa proses perubahan merangkumi 3 tahap, iaitu pencairan, berubahan dan pembekuan semula. Baik, sekarang saya akan jelaskan setiap tahap bagi teori ini. Pencairan merupakan langkah pertama, iaitu persediaan untuk berubah. Tahap ini wujud apabila sesuatu kesedaran terhadap masalah yang wujud dan rasa perlunya perubahan. Jadi tahap ini memerlukan seorang individu menjauhi diri daripada zon selesa dan juga memahami kepentingan perubahan terhadap organisasi. Seterusnya, langkah kedua ialah perubahan. Proses perubahan membantu seorang individu ataupun organisasi mengubah dan menghala ke arah yang lebih baik. Oleh itu, pihak pengurusan hendaklah memainkan peranan yang penting dalam memotivasikan ataupun memberikan sokongan kepada orang bawahan untuk melaksanakan perubahan dalam organisasi. Dan tahap ketiga ialah pembekuan semula. Proses ini adalah tahap untuk membangunkan semula stabiliti dan menjadikannya sebagai norma baharu. Cabaran yang besar bagi tahap ini ialah mengekalkan perubahan dalam jangka masa yang panjang. Sekiranya perubahan tersebut membawa kesan yang positif, maka perubahan tersebut akan diterima dan dikekal lama. Dan sebaliknya, jika perubahan tersebut tidak membawa apa-apa kesan, perubahan tersebut akan dirunding dan diubah sesuaikan semula. Seterusnya, saya akan sambung dengan model yang dipilih dalam projek ini, iaitu model penggabungan Roger 1995. Model perubahan penggabungan Roger merupakan satu model yang hanya wujud perubahan apabila diperlukan. Dalam model ini, inovasi akan bermula sekiranya suatu masalah telah dikenal pasti. Dengan kata lain, proses penyelesaian masalah akan dilaksanakan dan inovasi akan berlaku. Menurut Roger, langkah-langkah untuk menjalankan perubahan dibahagikan kepada 5, iaitu tahap kesedaran, tahap keinginan, tahap evaluasi, tahap mencuba dan tahap adopsi ataupun dikenali sebagai tahap penerimaan. Tahap kesedaran ini merupakan tahap yang paling awal di mana perubahan akan berlaku apabila adanya kesedaran untuk berubah. Dan kedua, tahap keinginan pula menyatakan timbulnya minat akan mendorong dan menguatkan kesedaran untuk berubah. Tahap evaluasi merupakan penilaian terhadap sesuatu yang baru agar tidak menghadapi cabaran sepanjang perubahan dijalankan. Tahap percubaan pula merupakan tahap mencuba hasil perubahan dengan membawa harapan ciptaan inovasi itu sesuai ataupun dapat menyelesaikan suatu masalah. Dan tahap yang terakhir iaitu tahap adopsi pula ialah proses perubahan terhadap sesuatu yang baru setelah menjalankan uji cuba dan juga bersetuju membawa kebaikan ataupun manfaat sehingga mampu mempertahankan hasil perubahan. Lepas itu, saya sambung dengan senarai jawatan kuasa projek. Saya Chan Kit Yi memegang jawatan sebagai pengurus projek dan ahli kumpulan saya Lim dan Ho pula masing-masing memainkan peranan sebagai penyelaras projek serta setiausaha dan di sini turut telah disertakan dengan perincian tugas. Ini pula adalah ahli jawatan kuasa lain yang terdiri dalam projek ini iaitu penolong setiausaha, bendahari, penolong bendahari, AJK Siar Raya, pengacara, AJK Peralatan, AJK Dokumentasi dan Laporan, AJK Publicity, AJK Banner serta AJK Cenderamata. Dan di sini turut telah disertakan dengan perincian tugas masing-masing.
Okey, baik, seterusnya saya akan sambung dengan tentative project. Seperti yang telah dijelaskan oleh ahli kumpulan saya tadi, projek ini akan dilaksanakan dalam tempoh 3 minggu. Bagi minggu pertama, akan menjalankan aktiviti memberi input mengenai aplikasi TIE ini. Pada pukul 7.30 pagi hingga 8 pagi, aktiviti pendaftaran akan dijalankan. Pada pukul 8 pagi hingga 8.30 pagi, aktiviti kumpulan ataupun ice breaking akan dijalankan untuk mengeratkan hubungan antara guru-guru dan pihak pentadbir. Objektif ialah pihak pentadbir sekolah dan guru-guru dapat menonjolkan semangat kerjasama dan berpasukan dalam aktiviti kumpulan. Pada pukul 8.30 pagi hingga 9 pagi, kuis tentang teknologi maklumat dan komunikasi akan dijalankan. Objektifnya ialah pihak pentadbir sekolah dan guru-guru dapat mengenal pasti tahap penguasaan diri terhadap TMK melalui kuis tersebut. Dan pada pukul 9 pagi hingga 9.30 pagi, ceramah perubahan dalam pendidikan akan dijalankan untuk memberi informasi mengenai keperluan perubahan dalam pendidikan. Objektifnya ialah pihak pentadbir sekolah dan guru-guru dapat menyatakan kepentingan TMK dalam pendidikan. Dan pada pukul 9.30 pagi hingga 10 pagi, taklimat daripada pengurus projek, dan tujuannya adalah memberi gambaran umum kepada guru mengenai projek yang akan dilaksanakan. Okey, lepas tu sambung dengan pukul 10 pagi hingga 11.30 pagi, iaitu ceramah pengenalan kepada aplikasi TIE akan dijalankan untuk memberi informasi mengenai aplikasi TIE serta cara penggunaannya. Objektifnya ialah pihak pentadbir sekolah dan guru-guru dapat menyatakan fungsi yang ada dalam aplikasi ini untuk menjalankan pengurusan dan pentadbiran sekolah. Pada pukul 11.30 pagi hingga 11.45 pagi ialah waktu rehat. Lepas tu sambung balik 11.45 pagi hingga 1 petang, iaitu PenQ TIE akan dijalankan untuk menjalankan praktikal penggunaan aplikasi TIE. Objektifnya ialah pihak pentadbir sekolah dan guru-guru dapat menyampaikan mesej kepada pihak tertentu dengan berkesan melalui aplikasi TIE. Yang kedua, guru penolong kanan pentadbiran dapat menggunakan aplikasi TIE untuk mengatur jadual kelas ganti secara automatik. Dan pada pukul 1 petang akan bersurai. Okey, selepas itu adalah minggu kedua. Minggu ini adalah minggu bagi tempoh percubaan aplikasi TIE. Sepanjang minggu kedua, para pentadbir sekolah dan juga para guru akan menggunakan aplikasi TIE ini untuk menyampaikan mesej mengenai urusan sekolah dan juga mengatur jadual kelas ganti secara automatik melalui aplikasi ini. Dan juga mereka akan memberi maklum balas terhadap penggunaan aplikasi TIE ini kepada pakar IT. Lepas tu, pakar IT akan mengubah suai sistem aplikasi TIE berdasarkan maklum balas agar aplikasi ini lebih mesra pengguna dan sesuai dengan keperluan pengguna. Dan objektifnya adalah untuk mengenal pasti masalah yang wujud dalam sistem aplikasi TIE dan juga mengubah suai ataupun menambah baik sistem ini. Lepas tu adalah minggu ketiga. Minggu ini adalah untuk menjalankan majlis pelancaran projek TIE. Pada pukul 8 pagi hingga 8.30 pagi akan menjalankan persediaan tempat siaran langsung, dan pada pukul 8.30 pagi hingga 9 pagi akan menjalankan aktiviti perasmian majlis oleh Tuan Pengarah PBD. Lepas tu pada pukul 9 pagi hingga 11 pagi, pakar IT akan dijemput untuk memberi ceramah tentang aplikasi TIE. Tujuannya adalah mengajar ibu bapa cara memuat turun aplikasi TIE dan cara penggunaannya. Maka objektifnya adalah untuk ibu bapa dapat menerima mesej daripada pihak sekolah dengan efisien, dan ibu bapa juga dapat menggunakan aplikasi TIE untuk berkomunikasi dengan pihak sekolah secara berkesan. Lepas tu pukul 11 pagi hingga 11.30 pagi adalah majlis penutupan, dan pada pukul 11.30 pagi akan bersurai.
Penentangan ini diteruskan dengan peta catakan. Bolehlah kita lihat projek ini mengambil masa selama 3 bulan, iaitu bermula daripada perbincangan aktiviti projek yang akan dilaksanakan sehinggalah postmortem dan refleksi. Seterusnya ialah anggaran bajet. Bagi anggaran bajet pula dibahagikan kepada dua, iaitu anggaran pendapatan dan anggaran perbelanjaan. Bagi anggaran pendapatan adalah berasal daripada PIBG, kementerian ataupun badan korporat dan juga koperasi, iaitu sebanyak RM1,800. Bagi anggaran perbelanjaan pula dianggarkan akan membelanjakan untuk kos penciptaan aplikasi TIE, percetakan banner besar, percetakan backdrop, hadiah, sijil pernyataan dan juga bayaran penceramah sebanyak RM1,800. Pembentangan ini diteruskan dengan penjelasan aktiviti projek mengikut model perubahan. Bagi model perubahan penggabungan roja yang telah dibentangkan tadi, langkah yang pertama ialah tahap persedaran. Dalam hal ini, sesuatu persedaran akan wujud apabila sesuatu masalah telah timbul. Masalah kelemahan aplikasi WhatsApp seperti mudah terlepas pandang mesej yang penting dan juga penyusunan jadual waktu yang mengambil masa yang panjang turut menjadikan satu beban kepada guru-guru dan juga guru penolong kanan pentadbiran. Masalah-masalah yang timbul ini melahirkan kesedaran untuk mencipta projek teknologi in education TIE ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagi langkah kedua ialah tahap keinginan, iaitu interest. Dalam hal ini, tahap ini akan wujud apabila sesuatu masalah telah timbul dan perasaan ingin mengubah turut akan wujud. Masalah yang wujud ini meningkatkan minat untuk pelaksanaan projek teknologi in education TIE supaya dapat menggantikan penggunaan aplikasi WhatsApp untuk penyampaian mesej yang digunakan sebelum ini. Oleh itu, dapat dilihatkan projek teknologi in education ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang wujud dan juga memudahkan proses penyusunan jadual waktu untuk guru-guru dan juga penolong kanan. Bagi langkah yang ketiga pula ialah tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah suatu proses menjalankan penilaian terhadap perubahan tersebut. Pihak pengurusan haruslah sudi mendengar setiap masalah ataupun cadangan yang telah diberikan supaya dapat membuat sesuatu perubahan yang betul-betul dapat menambahbaikan dan menyelesaikan masalah yang telah dihadapi. Bagi langkah yang keempat ialah tahap mencuba, trial. Pada langkah ini adalah sangat penting kerana keberkesanan sesuatu perubahan yang dilaksanakan supaya dapat mengetahui hasil perubahan. Bagi projek TIE ini, tempoh percubaan ini telah mengambil masa selama seminggu kepada semua guru. Semua maklum balas yang telah diberikan turut dirunding semula untuk penambahbaikan oleh pakar IT. Langkah kelima iaitu langkah yang terakhir ialah adopsi ataupun penerimaan. Pada langkah ini adalah penting untuk semua pihak menerima perubahan dan mempertahankan hasil perubahan tersebut. Bagi projek TIE ini, tahap adopsi akhir yang berjaya diamalkan kerana setiap masalah yang telah dihadapi oleh guru berjaya diselesaikan dengan baik. Pembentangan diteruskan dengan implikasi perubahan terhadap organisasi. Implikasi yang pertama kita dapat lihat adalah kepada dasar pendidikan melalui projek ini.
Pada tahun 2010, Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu Perdana Menteri Malaysia kita telah memperkenalkan dasar teknologi maklumat dan komunikasi. Namun begitu, dasar yang sedia ada ini masih kurang lengkap kerana dasar ini lebih memfokuskan kepada murid dan memberikan talimat ataupun bengkel kepada guru untuk meningkatkan pengetahuan murid dalam PMK. Oleh itu, projek ini dapat membantu Kementerian Pendidikan Malaysia menambahbaikkan dasar yang sedia ada ini supaya sistem pendidikan negara adalah lebih berkualiti, menyeluruh dan sistematik. Bagi implikasi yang seterusnya ialah guru-guru. Pada masa kini, masih ramai guru masih memandang remeh terhadap kemahiran TMK dan masih berada dalam zon selesa dan enggan menerima sebarang perubahan. Dengan kewujudan projek ini, guru-guru dapat merasai kepentingan penguasaan kemahiran TMK dan menjadi satu dorongan kepada mereka untuk menghadiri kursus ataupun bengkel TMK untuk meningkatkan kemahiran mereka. Di samping itu, projek ini juga memberikan implikasi kepada pihak sekolah. Projek TIE ini dapat membantu pihak sekolah menyampaikan mesej kepada guru-guru serta ibu bapa secara lebih berkesan. Selain itu, guru penolong tanam pentadbiran di sekolah dapat meningkatkan kecekapan beliau untuk menyusun jadual kelas ganti. Dengan ini, pihak sekolah dapat mewujudkan satu sistem pengurusan yang sistematik. Dengan ada projek ini, pihak sekolah turut akan dijadikan contoh kepada sekolah-sekolah lain dan nama baik sekolah akan diwawakan. Pada masa yang sama, projek ini juga memberikan implikasi kepada ibu bapa. Melalui projek ini, ibu bapa dapat mengetahui pemberitahuan terbaru yang hendak disampaikan oleh pihak sekolah. Begitu juga, guru juga dapat menghubungi ibu bapa apabila anak-anak mereka menghadapi sebarang masalah yang berlaku di sekolah. Komunikasi antara ibu bapa dengan guru sentiasa dapat menjayakan anak-anak murid di sekolah. Sebagai kesimpulan, modul perubahan Roger memang memberikan garis panduan yang cukup jelas kepada penyelaras projek sepanjang melaksanakan perubahan ini. Projek Teknologi in Education TIE ini memang memerlukan perbincangan, penilaian, pemantauan yang terperinci supaya kebersamaan dapat dicapai. Projek ini bukan sahaja dapat meringankan kerja guru dan guru penolong tanam pentadbiran, maka malah projek ini juga dapat menjadikan satu sistem pengurusan sekolah yang lebih sistematik. Dapatlah kita merumuskan perubahan yang mendatangkan manfaat dapat meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.